Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zul dan Afi dalam rancangan STK. Pada hari ini, kami berdua berada di Politeknik Sandakan Sabah yang menawarkan bidang agroteknologi dan aquaculture. Ya, betul tuh Afi. Sebenarnya kedatangan kami ke Politeknik adalah untuk membincangkan tentang kejadian tumbuhan dan haiwan. Apalagi, jom kita masuk. Jom. Bersama saya sekarang adalah salah seorang mahasiswa bagi aliran agroteknologi di Politeknik Sandakan Sabah. Encik Herma, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Hari ini Encik Herma akan terangkan kepada kita tentang fungsi tumbuhan dalam Islam. Bolehkah Encik Herma terangkan serba sedikit? Boleh. Okey. Agama Islam telah menetapkan bahawa tumbuhan dan tanaman ini sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan fungsi terbesar bagi tumbuhan dan tanaman ini adalah untuk memberi oksigen kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuklah manusia dan haiwan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Rasulullah supaya menyeru umatnya untuk menanam tanaman ini untuk meningkatkan sumber keuangan dan sumber makanan mereka. Okey. Terima kasih. Oke, sekarang bersama saya ialah Cik Fatmawati binti Bahar. Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini Fatma, saya ingin kamu menerangkan proses penumbuhan tanaman jagung secara saintifik kepada kami. Okey, terima kasih Cik Afi kerana mewawancara saya. Seperti yang kita lihat, proses penumbuhan pada taman jagung ini dapat kita lihat berdasarkan surah Al-Hijr ayat 22, di mana Allah SWT berfirman, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, lalu kami menurunkan hujan daripada langit, dan kami beri minum air itu kepada kamu, dan sesekali bukanlah kamu yang menyimpannya." Proses penumbuhan ini dapat kita lihat apabila tanaman jagung ini Allah ciptakan dengan sempurna. Pada pokok jagung ini, kami minta maaf sebab jagungnya belum mengeluarkan hasil, tapi saya boleh terangkan di mana keberadaan benang sari dan juga putik. Benang sari ini adalah tempat gamet jantan, manakala putik adalah tempat gamet betina. Benang sari itu berada di atas pokok jagung, manakala putik itu berada di bawah daun jagung. Okey, apabila angin ditiupkan, benang sari iaitu gamet jantan akan jatuh ke bawah di tempat putik, di mana putik itu adalah gamet betina, dan berlakulah proses penumbuhan di antara kedua-duanya. Begitulah tadi penerangan tentang proses penumbuhan secara saintifik yang diterangkan oleh Cik Fatmawati binti Bahar. Terima kasih Cik Fatma. Okey, sama-sama Cik Afi. Hai, bersama saya sekarang ini ialah Cik Kuratu dan Encik Riz daripada pelajar aquaculture Politeknik Sandakan Sabah. Soalan saya di sini, adakah benar haiwan itu tercipta daripada air? Terima kasih. Ya, betul tu. Hal ini kerana Allah tegaskan dalam beberapa surah seperti surah Al-Anbiya ayat 30 yang menerangkan bahawa dan daripada air kami jadikan segalanya sesuatu yang hidup. Ia juga terdapat dalam surah An-Nur dalam ayat 45 yang bermaksud, dan tidak wujudnya lah kehidupan tanpa air. Allah menciptakan semua haiwan daripada air. Okay, menurut kajian saintifik, setiap kehidupan terbina daripada sel, dan setiap sel bergantung kepada protoplasma, manakala protoplasma bergantung hidup kepada air. Hal ini kerana 80% daripada protoplasma memerlukan air. Seterusnya soalan ini saya akan tujukan kepada Encik Riz. Soalan saya berbunyi begini. Adakah makanan laut seperti ikan adalah makanan yang berkhasiat? Okey, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Quran ayat 5, iaitu dihalalkan bagimu
binatang yang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu. Oke. Ikan juga membekalkan protein dan omega 3, di mana khasiatnya mengurangi penyakit jantung dan meningkatkan khasiat tubuh badan. Oke. Dalam surah An-Nahl ayat 14 juga menerangkan bahwa dan dialah yang menundukkan laut supaya kamu dapat makan makanan segar daripada ikan. Oleh itu, ini sudah cukup menerangkan bahwa makanan laut adalah penting bagi umat manusia. Maka dari itu terbuktilah bahwa tumbuhan dan hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Oleh itu, sebagai penduduk bumi, hendaklah kita menjaga alam sekitar agar bekalan oksigen sentiasa dapat dipertahankan. Ya, betul Tofi. Begitu juga dengan kehidupan yang digelar sebagai hewan. Kita sebagai manusia haruslah bertanggung jawab dan memberi pemeliharaan terhadap hewan-hewan tersebut. Ya, betul. Dengan itu, sampai di sini saja rancangan kami S3 yang bertajuk Kejadian Haiwan dan Tumbuhan bersama saya Afi. Dan saya Zulfikri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Karena langit masih cerah, bersyukur alhamdulillah.